Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya. Okeylah, kita teruskanlah ya. Sepun dah tak nak tunggu dah, nanti kang buang masa lagi banyak pula. Okey. So kita tengok satu persatu ya soalan. Kalau boleh kita habiskan yang 6.1 dululah. Kalau tak sempat 6.1 tak sempat habis, kita masuk 6.2 pula. Okey, diberi separuh hayat bagi iodin 131 adalah 8 hari. Bermula dengan 16 gram bagi iodin 131. Tentukan jisi iodin yang dah mereput. Yang dah mereput. Ingat yang kita mereput dan yang tidak mereput. Yang kita yang 16 gram ni 16 gram ni untuk yang tidak mereput. Okey. Selepas 24 hari ni jadi 8 gram. 8 hari jadi 4 gram. Lepas 8 hari dia jadi 2 gram. So bermaksud ni 8, 8, 8. So total 24 hari. Okey. Yang ni yang tidak mereput. Bermaksud kalau kita cari yang mereput, okey. Dia nak yang mereput. Bermakna 16 tolakkan dengan 2, korang dapat 14 gram. Ingat yang korang kira kat sini, ini adalah yang belum mereput ataupun tidak mereput. Okey, boleh faham Boleh. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Okey, sebuah objek arkeologi mengandungi 1/16 daripada kandungan asal radioaktif karbon. Okey, 1/16 daripada kandungan asal. Sekiranya separuh hayat bagi radioaktif karbon itu adalah 6,500 tahun, berapakah umur dia yang sebenar? Okay, macam mana? Korang kena patah balik. Ini macam patah balik. Patah balik ni, dia bagi jawapan 1/16. Bermaksud korang, tadi korang bahagi 2. Ini korang kena darab 2. Darab 2 dapat 1/8. Darab 2 dapat 1/4. Darab 2 dapat 1/2. Darab 2 dapat 1. 1 ni yang asal lah. Okey, berapa kali separuh hayat? Ada 1, 2, 3, 4. Bermaksud 6,500 tahun orang darabkan dengan 4. Okey, dapat berapa? 26,000. So, 26,000 tahun dia punya usia yang asal dia. Okey. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh faham tak setakat ni? Soalannya boleh jadi keliru. Boleh. Kadang tak faham. Jawapan. Ni dia telah macam maksudnya 0, 0, 0, 0, 1/16. So korang nak cari kandungan asal. Kalau korang yang ni korang bahagi 2. So yang ni korang darab 2 terbalik. Boleh faham dah? Boleh, saya boleh. Okey. Kita tengok nombor 3. Keaktifan awal satu sampel radioaktif technetium. Apa ni technetium? Ialah 360 per saat. Berapakah keaktifannya selepas 18 jam? Lepas 18 jam. Dia 6 jam. Separuh hayat dia 6 jam. Jadi 360 6 jam 180. 6 jam
90. 6 jam 45. So total dia 18. So jawapan dia adalah berapakah keaktifannya selepas 18 jam? Ini jawapan dia. Okey. Boleh faham nombor 3? Boleh. Okey, semua okey Okay, saya teruskan nombor 4. Suatu bahan radioaktif mempunyai keaktifan awal 960 per saat. Berapakah separuh hayat bahan itu jika keaktifannya menjadi 120 bilangan per saat? Okey, jadi kau kena cari dululah. Okey, 960 bahagi 2 dapat berapa? 480. Okey, 480 bahagi 2 dapat berapa? 240. 240 bahagi 2 dapat berapa? 120. Okey, dia nak sampai 120 ni nampak? Okay, kira dia berapa? 1, 2, 3. Dia total ni 168 saat. Dia nak dia punya separuh hayat. Jadi 168 ni kena bahagikan dengan berapa? 3. Yes, bahagi 3. So dapat jawapan berapa? 56. Alright. Oh, dah bunyi azan tu. Tu sebelah rumah Dini ke tu? Surau. Okey. Okey, boleh faham sampai nombor 4? Boleh. Okey. Okey, Raja berikut menunjukkan graf aktiviti masa. Takut barang. Kejap. Okey, seterusnya tentukan separuh hayat bagi bahan radioaktif tersebut. Okey, berdasarkan graf tu kalau korang tengok ni 120 bahagi separuh dia jadi 70. So separuh hayat dia adalah 70 minit. Okey? Boleh faham? Boleh faham tak? Ini separuh hayat dia bagi separuh. Hello? Boleh. Boleh Okey, so stop sekejap sebab azan, nanti kita sambung balik. Okey, jom kita sambung nombor 6. Satu isotop radioaktif mempunyai separuh hayat 5 hari. Jika kadar bilangan awal isotop radioaktif itu ialah 160 bilangan per saat, berapakah kadar bilangan isotop radioaktif selepas 15 hari? Maksudnya kena buat 3 kali lah. Jadi 160 bahagi 2 korang dapat 80. Bahagi 2 korang dapat 40. Bahagi 2 korang dapat 20. Sebab 5 tambah 5 tambah 5, jadi korang akan dapat 15 hari. Okey? So jawapan dia adalah 20. Okey? Untuk nombor 6. Boleh. Okey, kita pergi ke nombor 7. Okey, ada banyak soalan nombor 7 ni. Okey, maksud separuh hayat tu, okey, saya tulis juga, nanti korang nak baca kan.
Okey. So apakah maksud separuh ayat? Separuh ayat adalah masa yang diambil oleh suatu radioisotop untuk mereput supaya nilai keaktifan menjadi separuh daripada nilai asal. Okey, itu adalah maksud separuh ayat. Okey. So berdasarkan yang atas ni, kalau korang tengok separuh ayat dia daripada 2000, dia kena jadikan 1000. So separuh ayat dia adalah 4 hari. Okey. 4 hari separuh ayat dia. Okey. Jom kita tengok soalan dia lagi. Okey, tentukan separuh ayat bagi radioisotop W. Jadi saya dah bagi jawapan tadi, separuh ayat untuk radioisotop W adalah 4 hari. Okey, semua faham macam mana dapat 4 hari tu sebab dia bagi 2. So, tengok graf, jawapan dia adalah 4 hari. Okey, semua faham Okey, okey, saya teruskan lagi. Bagaimana anda menentukan separuh ayat bagi radioisotop dengan menunjukkan pada graf? Okey, saya dah tunjuk tadi pada graf. Okey, saya dah tunjuk tadi tak perlu saya tunjuk lagi. Jagakan keaktifan radioisotop pada hari ke-16. Pada hari ke-16. Okey, tadi setakat 10 hari dia tunjuk. Okey. So, kita nak buat sampai hari ke-16. Okay, jom kita tengok. Dia asalnya bermula pada 2000 So 2000 bagi 2 dapat 1000. 4 hari yang pertama. 4 hari yang kedua. 4 hari yang ketiga. Dan 4 hari yang seterusnya. 16. So jawapan dia adalah 125. Okey, boleh? Boleh. Alright. Jom tengok soalan yang C pula. Okey, radioisotop W memancarkan sejenis sinaran radioaktif yang membolehkan radioisotop W digunakan untuk mengesan kebocoran minyak bawah tanah. Maksudnya dia boleh menembusi kuasa penembusan yang paling kuat. Kuasa penembusan yang paling kuat. Yang mana sinar yang mempunyai, kita ada 3 sinar, sinar alfa, sinar beta dengan sinar gamma. Okey. Yang mana antara 3 sinar tu mempunyai kuasa penembusan yang lebih kuat ataupun paling tinggi? Sinar apa? Sinar apa yang mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi? Sinar yang mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi. Kita ada 2 kuasa pengayunan, iaitu sinar alfa. Satu lagi kuasa penembusan yang tinggi. Sinar apa kuasa penembusan yang tinggi? Beta. Sinar gamma. Gamma kenapa kuasa penembusan paling tinggi? Sebab dia paling ringan. Jadi dia paling ringan, dia paling mudah untuk penetrate. Kita kata bahasa Inggeris tu, bahasa Inggeris kita panggil penetrate ataupun bahasa Melayu ialah penembusan. Okey.
Okey, beri satu ciri sinaran radioaktif yang dipancarkan itu berdasarkan jawapan anda di C1. Okey. Ciri dia. Sebab okey, dia mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Okey, jadi membolehkan air yang tercemar dikesan daripada permukaan. Okey, sebab dia permukaan dia lebih tebal, jadi kita kena gunakan kuasa penembusan yang lebih kuat. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh faham tak? Okey, saya teruskan . Okey, sebagai seorang jurutera, anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri radioisotop yang mempunyai nilai separuh hayat yang berlainan. Apakah yang dimaksudkan dengan separuh hayat? Okey, tadi saya dah bagi tahu, tapi saya sebut sekali lagi. Okey. Separuh hayat adalah masa yang diperlukan supaya jisim bahan radioaktif yang belum merepot menjadi separuh daripada nilai jisim yang asal. Okey. Dengan bantuan graf lengkung pereputan, terangkan perubahan pada sebuah nukleus bagi bahan radioaktif yang mengalami proses reputan radioaktif. Okey. Macam mana korang nak buat graf untuk mewakili separuh hayat? Begini. Okey, ini untuk masa untuk separuh hayat. Ini adalah separuh daripada nilai keaktifan dia. Okey, ini okey, dia patutnya bersilang kat atas ni, saya silap . Patutnya dia bersilang . Ni pula. Okey, kat sini N. Okey, ini mewakili masa. Tak kisahlah nak tahun ke apa ke, tapi dalam kes ni kita pakai tahun . Okey. So, kalau korang nak buat penerangan pula, ini berdasarkan gambar rajah. Okay, saya padam dulu. Penerangan saya buat belah kanan belah kiri. Belum. Kan lepas 11 nak buat ni. Okey, yang pertama, bilangan nukleus yang belum mereput. Berkurang menjadi separuh daripada bilangan masa dalam tempoh 1/4 hayat.
Sebab tu dia pakai T. Bapa nak makan TV. Okey. Kita makan bus. Salah aku. 12. T1/2. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua. Aktiviti tu N berkurang menjadi separuh daripada nilai asal dalam tempoh 1/2 hayat. Sama juga dia mewakili T1/2. Okay, ini nanti kena bacalah kalau dia minta penerangan untuk graf ya. Okey. So selesai dah untuk soalan B, kita tengok soalan C pula. Belajar di bawah menunjukkan graf keaktifan melawan masa bagi satu bahan radioaktif yang mengalami reputan radioaktif. Okey, soalan yang pertama, dia tanya separuh hayat bagi bahan radioaktif tersebut. Okey, apa separuh hayat dia? Siapa cuba? Separuh hayat dia berapa? Berapa tahun? 1 tahun. Okey, 1 tahun Macam mana korang tengok? 80 bahagi 2 dapat 40. So, tengok masa dia adalah 1 tahun. Okey, soalan seterusnya, dia nak cari jisim bahan radioaktif yang belum mereput. Jisim bahan radioaktif yang belum mereput. Selepas 5 tahun. Okey, 80, 40, 20, 10, 5. Lepas tu tak, bukan, soalan dia lain Oh, lain soalan dia, sorry. Okey. Asal dia 100. Dia sama macam atas tadi, separuh hayat dia adalah setahun Okey, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 tahun. So, macam mana kita nak tahu yang belum? Okey, yang ni yang kita buat ni kan saya bagi tahu tadi. Ini adalah yang belum mereput. Kalau korang nak cari yang mereput, tapi soalan dia nak yang ni lah. Tapi kalau korang nak cari yang mereput, korang kena tolak. 100 tolakkan dengan 3.125. Itu korang dapat jawapan untuk yang mereput. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Right. Okey, seterusnya soalan nombor 9. Okey. Thalia mempunyai nombor atom 81. Salah satu daripada isotopnya mempunyai nombor nukleon 207. Apabila isotop ini mereput, ia memancarkan satu zarah albeta dan menjadi satu isotop lambang Pb. Aktiviti pereputan ini mempunyai separuh hayat 250 saat. Okay. So, thallium 207 Tl, thallium Tl.
20781 nombor atom dia. Dia mereput, dia jadi plumbum. Kalau beta tambah 1. Tambah 1 bermakna ni jadi 82. Atas dia kekal sama. So, kena tambahkan dengan zarah beta iaitu elektron. Okey, itu dia punya jawapan. Terangkan apa yang berlaku dalam proses reputan ini. Okay, apa yang berlaku sebenarnya? Kalau korang tengok kat situ, dia ada penambahan. Okey. Okey, itu jawapan dia. Masa proses reputan, nombor atom meningkat sebanyak 1, nombor jisim kekal tidak berubah. Okey? Terangkan secara ringkas apa yang dimasukkan dengan separuh hayat 250 saat. Okey, apa maksud dia? Okey. Separuh hayat 250 saat adalah bermaksud separuh zarah-zarah atom itu akan mereput setiap 250 saat. Okey, selesai dah separuh hayat. Ada soalan nak tanya untuk separuh hayat? Tak ada saya. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Ada masa lagi, banyak lagi. Okey, calculate itu kan tenaga dalam joule bagi tindak balas di atas diberi. Okey, dia bagi AMU semua tu. Kita kena buat pengiraan Okay, yang pertama kita kena kira jisim asal. Okay, tolong siapkan kalkulator nak kira ni. So jisim asal tu kita kena tambah U dengan RB tu. Sekejap. Uranium dengan N. Okay, uranium tambahkan dengan N bermakna 235.0495 tambahkan dengan 1.0087. Okey, tolong kira dapat berapa? $236.0582. Okey, 236.0582 AMU. Okey, itu jisim asal.
Lepas tu kita kena cari jisim hasil pula. Okay, jisim hasil. Okay, jisim hasil CS tambah ni hasil dia ni Ni ini adalah jisim asal. Ini adalah jisim hasil. Okey, bermaksud CS tambahkan dengan RB tambahkan dengan 2N. Bermakna 141.002 tambahkan dengan 93.9216 tambahkan dengan 2 darabkan dengan 1.0087. Okey, tolong kira dapat berapa? Dua tiga 236.941. 236.941, okey. AMU. Okey. Lepas tu kita kena kira cacat jisim. Bermakna dua tiga enam 941 jisim hasil tolakkan dengan jisim asal iaitu 236.0582. Okey, kau dapat cacat jisim berapa? Kosong 0.8828. Okey, 0.8828. Okey, lepas tu teruskan darab dengan 1 AMU tu iaitu 1.66 darabkan dengan 10 kuasa negatif 27. Okey, dapat berapa? Tu 0.47 darab 10 kuasa negatif 27. Okay, 1.47 darab 10 kuasa negatif 27. Okey, tapi dalam fizik kena biarkan 4 tempat perpuluhan. Dia banyak tempat perpuluhan lagi bagus. 4, 6, 5, 4. Betul? Betul tak? Darab 10 kuasa negatif 27. Okey, ini dah unit dia dalam kg. So nak kira tenaga yang dibebaskan E sama dengan MC kuasa 2. Okey, M tu yang kita baru dapat di atas tu iaitu 1.4654 darab 10 kuasa negatif 27 darab yang kelajuan cahaya tu 3.00 darab 10 kuasa 8. Okey. Berapa kira?
.3962 darab 10 kuasa negatif 19. Ada kuasa 2, sorry. EMC kuasa 2. Tolong. Sorry. Dapat berapa ya? Panasnya dia ni. Berapa jawapan dia? Tak ada orang lain kira ke? Aziz je, kesian Aziz. 1.318 darab 10 kuasa 10. 1.31 Ah, 89 lah. Macam itulah, 1.32 lah ya. Jarak 10 kuasa negatif 27. Negatif 10, sorry. Negatif 10 kan? Jol. Okey, senang semua ambil masa dulu. Seminit hingga 2 minit. Tengok balik jalan kerja ni. Penting untuk fizik korang. Dia bab last, bab second last. Okey, tengok dulu. Nanti baru kita sambung. Okey, jom kita tengok soalan nombor 2 ya. Okey, kita nak kira dia punya cacat jisim dulu.
So nak kira cacat jisim, kena kira jisim sebelum dengan jisim selepas. Okey, ini sebelum, ini adalah selepas. So kira yang ni sebelum, okey. Lepas tu jisim selepas, hasil hasil. Okey, tambah dapat berapa? Ni tambah dapat berapa ya? 209,973. 973. Okey. Jadi nak cari cacat jisim. Tolak selepas tolak dengan sebelum, iaitu 209,973 tolakkan dengan 20 sebelum tolak selepas Yang besar tolak kecil 982 tolakkan dengan 209,973. Maksudnya perbezaan jisim dulu kau kena cari. So dapat berapa 9. 9. Okey. So dia kena darabkan dengan 1.66 darabkan dengan 10 kuasa negatif 27. Itu 1 AMU tu. Okey, darab dapat berapa? Satu 494 darab 10 kuasa negatif 26. 494 darab 10 kuasa negatif 26. Okey, lepas tu soalan seterusnya nak cari tenaga yang dibebaskan. Kita akan pakai E sama dengan MC kuasa 2M tu adalah cacat jisim. Iaitu 1.494 darabkan dengan 10 kuasa negatif 26 darabkan dengan 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Okey, kira dapat berapa? Satu 1.3446 darab 10 Darab 10 kuasa? negatif 9. Yes, negatif 9. Alright. Dah 2 kali dah kita tengok pengiraan untuk kira cacat jisim dengan E sama dengan MC kuasa 2 ataupun tenaga yang dibebaskan. Okey. Seterusnya nombor 3. Sekali lagi soalan lebih kurang tak? Kita lagi banyak lagi soalan ni. Okey. First kali kita kena kira jisim asal ni.
GC asal atau GC sebelum lah. Uranium 235.04 tambah 1.01. Okey, dapat berapa? 36.05. 236.05. Okey, jisim selepas ataupun hasil kita ke barium 140.91 tambahkan dengan victim 91.93 tambahkan dengan 3 darab 1.01. Okay, dapat berapa? Dua tiga 235.87. Berapa tadi? Berapa? 235.87. Okey, lepas tu nak cari cacat jisim. $236.05 tolak 235.87. Okey, dapat berapa? 0.18. 0.18. Okey, 0.18 darabkan dengan 1.66 darabkan dengan 10 kuasa negatif 27 berapa? $2.988 darab 10 kuasa negatif 28. Okey. Tu cacat jisim. So E sama dengan MC kuasa 2. So 2.988 darabkan dengan 10 kuasa negatif 28 darabkan dengan 3.00 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. So dapat berapa? $2.6892 Okey, 2.6892 darab 10 kuasa negatif 11. okey, darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Okey, dah tiga dah soalan yang sama ni. Okey, tengok dululah. Lepas ni saya nak suruh kau buat pula lah.
Okey. Siapa nak volunteer? Kira daripada cacat jisim sampailah tenaga yang dibebaskan. Okey, siapa nak volunteer? Tak nak pula volunteer, payah macam ni. Takkan siapa? Farah. Okey, silakan Farah. Hari ni hari terakhir ni saja Farah ni. Bye-bye Farah. Jangan lupa kerja teacher. Dengar ke Farah? Farah? Jangan lupa kerja teacher, dia jadi hutang. Okey. Daripada tepi Farah takut tak muat? Pakai laptop kan Farah? Okey, tengok Farah muat. Okey, silakan. Badai. Okey, tolong sama-sama check kiraan Farah tu. Kalau dia salah tolong tegur ya.
minit. Okey, so soalan seterusnya. Okey, kita nak tukarkan dalam unit EV. Kita nak tukar dalam unit EV sebab kita kena tahu satu EV sama dengan 1.6 darabkan dengan 10 kuasa negatif 19 Joule. So nak tukarkan kepada unit EV, apa korang perlu buat? Jawapan yang tadi Farah buat tu iaitu 5.976 darabkan dengan 10 kuasa negatif 13 bahagikan dengan 1.6 darabkan 10 kuasa negatif 19. Lepas tu darabkan dengan 1 EV. Okey, berapa jawapan dia? Cuba kira. Takut ada orang hantar barang gitu. Okey, orang Orang hantar barang. Takut Doni. Ada lagi satu lagi. Saya nak form 4. 5.976 kali 10 kuasa negatif 13. Ambil. dah- Sama-sama tunggu. Dah bagi belum? Bagi 1.6. Dah bagi belum? Lemak. 5.976 Ninja fan. Perempuan. dah tak ada lelaki dah. Nak bawa ni. Saya kat rumah. Aku nak aku. Jom kakak. Oh, dekat dinosaur. Bagikan tu. Dah bagi belum? Orang dapat 3.735 darab 10 kuasa 6. Kenapa 32? Oh, kena letak kurungan. Okey. Ni kena letak kurungan Baik, kenapa saya dapat lain pula? Aduh. Kenapa tak dapat yang saya buat tu? 976 darab 10 kuasa negatif 13 bahagi 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, dapat dah. Dapat tak? Tu kenapa ada darab 1 EV tu? Dia sebab kat bawah ni ada EV. Dia macam potong lah. So pun tak tulis pun tak apa, tak ada maknanya. Korang bahagi je. Okey, Aziz? Aziz? Okey. Alright. Okey. Kalau saya nak buat lagi pun soalan yang sama juga. Jadi kita banyak berulang-ulang pula. Okey. So yang lain tu lebih kepada soalan-soalan. Okey, saya bacakan je lah Lepas tu korang boleh nanti korang boleh dengar balik video tu. Okey, persamaan berikut menunjukkan sebuah proses di mana nukleus thorium
234 telerai sehingga menjadi nukleus protactinium 234 dengan memancarkan zarah Q. Berdasarkan persamaan di atas, nyatakan nombor nukleon dan nombor proton bagi zarah Q. Okey, nombor nukleon dia kosong, proton number dia -1. Okey, apakah nama zarah Q? Zarah beta. Okey, berdasarkan jenis pancaran yang diberikan di ACE2, namakan jenis reputan radioaktif tersebut. Reputan beta. Terangkan bagaimana reputan radioaktif itu boleh berlaku. Okey, nukleus yang tidak stabil itu mereput untuk menjadi nukleus yang lebih stabil. Proses leraian nukleus adalah secara rawak dan spontan. Okey, sekali lagi soalan yang sama. Lagi sekali. Tapi kali ni saya bagi jawapan kat korang. Nanti korang boleh cuba buat. Okey, yang pertama dia nak cari cacat jisim. Okey, ikut contoh yang atas, cacat jisim dia ialah 4.98 darabkan dengan 10 negatif 31 kg. Okey, kalau dia cari tenaga PMC kuasa 2, so korang akan dapat 4.482 darabkan dengan 10 kuasa negatif 14 Joule. Okey. Okey. Yang lain-lain tu semua ada teori, dia ulang balik apakah maksud pelakuran nukleus, ada dalam buku korang boleh baca. Okey, nyatakan ciri-ciri yang serupa. Okey, ciri-ciri yang serupa ni kita kena buat table. Iaitu tak payah dia dua-dua mengalami cacat jisim. Dua-dua jumlah tenaga yang besar dibebaskan. Kalau dari segi perbezaan dia pula, pelakuran nukleus ni dia mempunyai nukleus yang kecil untuk bergabung membentuk nukleus yang lebih stabil. Maksudnya nukleus kecil bergabung menjadi lebih besar. Kalau pembelahan nukleus pula, dia nukleus yang berat yang tidak stabil berpecah. Okey, dia menjadi nukleus yang lebih kecil. Dalam pelakuran nukleus, dia tidak meninggalkan sebarang hasil yang radioaktif. Manakala dalam pembelahan nukleus, dia akan meninggalkan hasil nukleus yang ringan yang kebanyakannya radioaktif. Nyatakan hubungan antara perubahan jumlah jisim dengan tenaga yang dihasilkan. Jumlah jisim yang hilang itu ditukarkan kepada tenaga. Okey, saya rasa cukuplah dulu untuk setakat ni. Yang lain tu lebih kepada teori. Dah tu je. Okey, soalan paper 3 Okey, nanti tolong tengok terutama pengiraan tu pengiraan tu penting untuk kita faham. Okey. So kita dah habis dah bab 6, nanti kita nak masuk bab 7. Bab yang terakhir. Okey, cukup dulu untuk hari ini. Okey. So nanti Khamis Jumaat saya dah bagi cuti dah untuk korang. Kemungkinan besar Isnin Selasa depan pun cuti juga. So siapa-siapa nak balik kampung, kan nak pergi jalan-jalan, silakanlah. Okey. Wan Ilham ada nak balik Kelantan ke Wan Ilham? Khamis ni.